Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dr. Edri bin Muhammad Aidin. Saya merupakan pakar perubatan kesihatan awam dan juga pakar epidemiologi daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kuantan. Jadi hari ini saya akan terangkan berkenaan dengan stigma dan diskriminasi di tempat kerja, terutamanya dalam masa kita menghadapi COVID-19 ini. Jadi stigma dan diskriminasi ini adalah satu topik ataupun satu isu yang sangat penting kerana kita tahu bahawa pandemik COVID-19 ini telah memberikan kesan ataupun impak yang besar kepada pekerjaan, ekonomi dan juga kesihatan keluarga kita. Okay, jadi jika kita tidak tangani benda ini, maka seseorang pekerja yang hilang punca pendapatannya akan menyebabkan keluarga tidak mampu untuk membeli makanan ataupun keperluan asas dalam kehidupan harian. Jadi apakah itu stigma? Stigma itu adalah sesuatu yang dihadapi oleh seseorang yang mengakibatkan mereka dipandang serong dan juga akan dapat kesan yang sampingan yang amat buruk kepada dia dan juga keluarga dia juga. Jadi siapakah golongan yang terkesan dengan stigma ini? Nombor satu, mereka yang terlibat dalam sesuatu kluster ataupun kes-kes COVID yang banyak, terutamanya di satu tempat ataupun di dalam satu kaum, spesifik kepada kaum. Nombor dua, mereka yang positif COVID-19 dan sembuh dan perlu datang kerja semula setelah mereka sembuh. Nombor tiga, frontliner ataupun barisan hadapan. Nombor 4, orang kelainan upaya, OKU. Nombor 5, orang yang ada masalah kesihatan ataupun orang yang sering ada tanda gejala, batuk-batuk yang biasa yang bukan disebabkan COVID-19. Okey. Dan yang keenam, orang yang tinggal di tempat yang padat ataupun ramai penduduk tapi tempatnya kecil. Jadi orang kan padang serong sebabkan ini adalah antara risiko-risiko jangkitan dan juga mereka yang telah mendapat jangkitan tapi perlu datang kerja semula. Jadi diskriminasi di tempat kerja ini terutamanya boleh datang dengan pelbagai cara. Yang pertama, rakan sekerja mengelak daripada golongan yang terkesan dengan COVID-19 ini. Contohnya mereka yang baru sembuh daripada COVID-19. Kerana ini adalah sangat buruk kerana seseorang yang telah sembuh itu akan diperiksa terlebih dahulu sebelum dilepaskan ataupun didischarge daripada hospital ataupun PKRC ataupun pusat rawatan risiko rendah ataupun kuarantin kendiri di rumah. Dia telah disahkan sihat dan sembuh daripada COVID-19. Jadi kalau kita ataupun majikan yang tahu berkenaan dengan kes ini, maka tidak sepatutnya majikan ataupun pekerja lain cuba mengelak, cuba menakut-nakutkan orang itu seolah-olah dia adalah penyebab ataupun boleh menyebabkan risiko jangkitan walaupun dia telah sembuh. Jadi amalan ini patut dielakkan. Yang utama sekali bagaimana kita nak hadapi benda ni adalah kita teruskan mengikut SOP, iaitu datang kerja. Contohnya kalau kita takut ada penularan, kita datang kerja dengan memakai pelitup muka, double masking. Kita follow ataupun kita mengikuti SOP dengan sebaik-baiknya, dan juga kita boleh jalankan beberapa cara untuk kita berkomunikasi dengan baik, iaitu kita panggil pendidikan kesihatan di tempat kerja, supaya semua orang tahu bahawa benda ni, kes COVID tidak perlu distigmakan oleh orang lain, terutamanya pekerja. Yang kedua, mereka yang stigma ataupun terlibat dalam COVID-19 ini dibuang kerja ataupun tidak diberi hak seseorang pekerja. Ini juga perlu dielakkan kerana jangankan disebabkan COVID-19 saja pekerja itu dibuang kerana mereka dimasukkan ke hospital lama, sebulan ataupun lebih daripada sebulan, dan tidak mendatangkan manfaat kepada suatu syarikat itu. Sepatutnya benda ini tidak berlaku. Majikan perlu bijak dalam strategi untuk menyusun balik kerja. Contohnya penggiliran mengambil pekerja kontrak ataupun menjalankan ujian COVID sebelum pekerja itu datang ke premis
supaya mereka ini bebas dan juga disahkan negatif. Itu adalah cara-cara yang kita boleh buat untuk membantu mereka yang sembuh daripada COVID ini. Okey. Nombor 3, penderaan dari segi ucapan. Ucapan anda bahaya, anda jangan dekat dengan saya, ataupun saya tidak mahu berjumpa dengan anda sebabkan anda adalah bekas pesakit COVID-19. Ini juga akan menyebabkan kemurungan. Jadi ucapan-ucapan sebenarnya ini adalah sesuatu penderaan dari segi ucapan yang tidak sepatutnya dijalankan. Okey, yang keempat dan terakhir adalah penderaan fizikal. Jika stigma di tempat kerja ini diteruskan dengan diskriminasi, buang kerja ataupun diherdik oleh majikan, pekerja ini akan murung dan ini akan dibawa-bawa ke rumah dan menyebabkan keluarga itu menghadapi pergaduhan suami dan isteri dan juga kesan kepada anak-anak dan boleh menyebabkan juga penderaan fizikal. Jadi ini benda-benda ataupun perkara-perkara yang menyebabkan kesihatan mental tercabar dan juga kesan sampingannya teruk. Jadi kita di Malaysia ini, kita perlu cari jalan ataupun sumber untuk kita dapatkan sokongan dari segi pekerja dan juga keluarga. Ini amat penting. Ini amat penting dan kita perlu pastikan bahawa semua orang dilayan dengan sama rata. Jangan kita diskriminasi hanya disebabkan mereka adalah orang yang berisiko ataupun telah dijangkit dengan COVID-19. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.